Wahai engkau yang mengaku Islam, wahai engkau yang mahukan Islam, wahai engkau yang mengikuti Islam, wahai engkau awal akhir Islam, masuklah Islam ke dirimu, tegak Islam di dirimu, Islamkan dirimu, Islamkan jiwa, Islamkan hati, Islamkan pandangan, pendengaran, pikiran, hayalan, hati, perbuatan, perkataan, perasaan. Sesiapa yang mengaku Islam sebenar-benar Islam yang diakui Islam, hukum yang tegak, hukum yang tidak terbantahkan, Islam yang tidak pernah diabaikan di dalam hidup dan kehidupan, baik dari awal hidup sehingga akhir hidup, baik dimulaikannya hidup, di tengah hidup, berjalannya hidup, akhir hidup, awal akhirnya hidup. Maka awal berislam, akhir dirimu Islam, bermula dari Islam, berakhir dirimu Islam, maka Islamlah sebagai pedoman, petunjuk bagi kaum yang bertakwa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Adapun kita ni dizahirkan Allah Ta'ala. Adapun kita dizahirkan Allah Ta'ala dan sudah pun dizahirkan Allah Ta'ala ke alam fana ni, dunia ni, ke dunia ni, mengembalikan amanah Allah ni kembali kepada Allah. Sesiapa yang dizahirkan dan sudah pun dizahirkan, mengembalikan amanah Allah kembali kepada Allah. Itulah tugas kita, yang mana kita ini diciptakan Allah menjadi khalifatullah, menuju insan kamil, insan yang sempurna. Sebab masa kita dilahirkan, masa kita dizahirkan tu sempurna, fitrah, suci. Maka hendaklah apa-apa yang zahir pada kita, amanah yang ada pada kita ni, mesti kembali kepada hak Allah kembali. Sesiapa yang tidak mengembalikan amanah Allah kembali kepada Allah, maka merugilah dia selama dia ada di dunia ni. Jadi orang-orang yang merugi selama hidupnya, selama dijadikan Allah manusia, dia tidak faham ke mana dia hendak kembali. Apa tugas dia? Apa tugas dia di dunia ni? Yang mana tugas kita tak ada lain untuk beribadah kepada Allah. Hanya kita dicipta Allah hanya untuk beribadah kepada Allah sahaja. Kalau di hakikat mengembalikan hak Allah kembali kepada Allah, mengembalikan amanah Allah kembali kepada Allah. Jadi kita ni dizahirkan, diadakan dari yang tak ada kepada tak ada kembali. Yang apa-apa mulanya kita ni tak ada, kembali tak ada lagi. Jadi roh itu sebelum dibagi jasad, kan tak ada jasad kita ni, tapi sudah bernama. Awal mulanya keadaan kita tu, diri batin kita ni tak zahir kalau tidak dibagi jasad. Masih ada roh sahaja, tak zahir, tak wujud. Dia masih nama sahaja, masih roh saja, alam jabarut. Pergilah ke alam bapa, alam misal, sampailah ke alam rahim, ke alam ibu. Masa di alam rahim itulah, masa kita di alam rahim itulah dia ambil kesaksian roh kita tadi. Ini masa yang sudah berlalu. Masa ini masa yang sudah berlalu. Ketika itu diambil persaksian roh tadi, dan kita sudah pun disaksikan, sudah diambil persaksiannya, maka dibagilah roh ini jasad. Boleh zahir yang bernama tadi ni, yang sudah bernama tadi, dibagilah af'alnya, jasad. Sempurnalah Adam ini, asal kejadian. Yang mana Adam ni tiada, kembali tiada. Dulu kan kita ni tiada. Ayah dengan mak aja. Ayah dengan mak saja ada kan? Kudrat iradat Allah, maka adalah kita ni diadakan. Kita ni diadakan, dizahirkan, diwujudkan, ditajallikan. Dan ini sudah berlalu. Tidak ada tajalli lagi, tidak ada wujud lagi, tidak ada nyata lagi. Kerana apa? Sudah pun wujud,
sudah pun ada, sudah pun dizahirkan, sudah pun dinyatakan, maka nyatalah. Inilah tugas kita, mengembalikan diri kepada empunya diri. Jadi ketahuilah bahwasanya ada yang memiliki diri kita ini. Sentiasalah kita dalam pengetahuan, dalam kepahaman bahwasanya ada yang menguasai diri kita. Yang mana empunya diri kita ni nak kita ni kembali kepadanya. Ketahuilah, pahamilah bahwasanya empunya diri kita ni nakkan kita kembali kepadanya kembali. Itu tugas kita. Pinjam pun tidak. Kalau dibagi pinjam, ini boleh tak kembali. Pinjam boleh pulang, boleh tidak. Ini mesti kembali. Haknya kembali kepada empunya diri kembali. Apapun caranya, kita mesti kembalikan hak Allah kembali kepada dirinya kembali. Sebab di dalam Al-Quran kan, akulah tempat sebaik-baiknya tempat kembali. Akulah sebaik-baik tempat kembali. Ini 4 perkaranya. Ini 4 perkaranya. Kepada yang tak mengenali tempat kembalinya, kepada sesiapa yang tidak mengenali tempat kembalinya, dia tidak akan boleh kembali. Bagaikan hewan yang mati. Sia-sialah hidup jadi manusia. Sia-sialah hidup yang berpuluh tahun tak tahu jalan kembali kepada empunya diri. Tercari-carilah terus. Kemana aku nak pergi? Kepada siapa aku kembali? Kepada siapa diri ini nak kembali? Tak tahu jalan. Apa yang dibuat selama hidup ni tak tahu. Mengaku Islam tapi tak tahu Islam. Mengaku Islam tak faham Islam. Tak tahu apa-apa. Tengok orang Islam, kita kata kita Islam. Tengok orang sembahyang, kita kata kita sembahyang. Tengok orang puasa, kita puasa. Tengok orang bayar zakat, kita pun sama. Ada duit, tengok orang pergi haji, kita pun pergi haji. Tapi apa yang kita buat tu kita tak faham. Kita tak tahu, ikut-ikut sajalah. Apalah jadinya diri kita ni yang udah usia, yang udah umur. Tak tahu ke mana kita pergi. Apa yang kita buat kita tak faham, kita tak tahu. Dah lama kita hidup. Macam haiwan lah. Haiwan makan, kita pun makan. Haiwan tidur, kita pun tidur. Haiwan berkahwin, kita pun berkahwin. Tak tahu Tuhan. Kalau tak tahu Tuhan tu masih okey lagi. Tak tahu diri. Kalau haiwan tu ada akal dia. Ada rasa dia. Ada nafsu dia. Ada keinginan dia. Dia tak akan kembali ke Tuhannya. Tapi haiwan tu tak ada diri. Jiwa dia ada, nyawa dia ada. Tapi roh dia tak ada. Haiwan tak ada roh. Itu yang dia tak boleh kembali ke Tuhannya. Dia semata-mata diciptakan untuk menolong manusia. Menjadi manusia yang sempurna. Adapun lain daripada manusia ini, untuk kemaslahatan manusia. Alam ni diciptakan untuk manusia. Apa-apa yang ada alam ni diciptakan untuk kesempurnaan manusia, untuk menjadikan manusia yang sebenar-benar manusia. Yang ada sekarang ni, apa-apa alam ni semua selain manusia dimakannya, dirosakkannya. Haiwan tu kan ada nyawanya,
ada nafsunya, ada keinginannya, ada akalnya. Apa perbezaan dengan manusia nih, haiwan nih? Perbezaannya di mana? Jangan kata haiwan ini tak ada akal. Jangan kata haiwan ini tak ada rasa. Haiwan, dia tahu mana perempuan, mana lelaki. Tak tahukah? Haiwan tak tahu tengok mana perempuan, mana lelaki, mana jantan, mana betina. Tu yang dia boleh kahwin tu. Kalau dia tak ada akal, tak ada rasa, mungkin jantan dengan jantan pun ditibai dia juga. Tak. Haiwan, dia tak kahwin dengan lelaki dah. Jantan tu tak cari jantan. Yang betina tak nak kahwin dengan yang betina. Itu kan dia ada rasa. Dia boleh merasa. Dia boleh berfikir. Dia berakal. Mengapa manusia tak gunakan akalnya? Mengapa manusia tak merasakan? Mengapa manusia tak berfikir? Haiwan, mana yang boleh merusakkan badannya, mana yang boleh merusakkan jasadnya, mana yang boleh merusakkan hatinya, mana yang boleh merusakkan pikirannya. Dia tak makan. Haiwan tak pilih makan kah? Maknanya kan ada akal haiwan tu. Tahu bukan makanan dia. Ini makanan ni boleh mematikan aku, boleh merosakkan aku, boleh menyakitkan aku. Dia pilih-pilih makan. Kenapa manusia ni dia tak pandai memilih makan? Dia tak pandai cari apa yang boleh dimakannya. Sampai haiwan pun dimakannya juga. Salahkah makan hewan ni? Tak salah. Di zaman dulu kala belum ada sayur, belum ada buah-buahan yang banyak macam sekarang ni, memang orang makan hewan. Sebab apa? Itu yang ada. Mana ada orang tanam padi, tanam buah segar, sayur ini semua banyak kan? Alam ni banyak, kaya, bagus. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan kan? Nampak keledai-keledai dimakan, nampak kuda-kuda dimakan, nampak unta-unta dimakan. Apa yang nampak boleh dimakan. Nah, setelah adanya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukum sudah pun diberlakukan. Maka Allah membagi atau menzahirkan contoh suri tauladan uswatun hasanah untuk manusia ni boleh sempurna. Beza antara enam baik dan buruk. Iya. Hakim. Ya. Jadi hakim. Ada hukum di surat Al-Maidah yang mana pada hari ini sudah pun kucukupkan, sudah kusempurnakan hukum kepada kamu, sudah kucukupkan segalanya untuk kamu, sudah ditetapkan hukum kepada kamu, dan Allah sudah reda Islam sebagai agama, Islam sebagai pegangan, Islam sebagai keyakinan, Islam sebagai tatanan hidup kita. Dan agama yang diridai Allah, Islam, yang diridai Allah, yang disuka Allah. Jangan guna agama yang lain, tapi jangan bermusuh kepada agama yang lain. Allah tak suruh kita membenci agama lain. Allah tak suruh kita untuk mengkeji agama yang lain. Bukan suruh berperang, bukan suruh bermusuh. Tak ada Allah suruh bermusuh kita dengan agama yang lain. Mereka itu semua saudara kita, boleh tolong kita, boleh bantu kita berbaik-baik. Macam Nasrani, Yahudi, Majusi. Kalau orang sekarang Hindu, Buddha, Nasrani, itu semua diakui oleh Allah. Bukan musuh, bukan boleh mengkeji.
Kenapa kita yang Islam ni suka mengkeji? Wah, itu salah, itu musuh, itu tak elok, tak baik. Dengan kita mengkeji, dengan kita bermusuh tu, kita sudah keluar daripada Islam. Islam bukan agama yang mengkeji. Islam bukan agama yang menyalah-nyalahkan. Islam bukan agama yang suka berperang. Oh, kita dituduh orang sesat, kita dituduh orang salah, kita dikeji orang. Bersabarlah kita. Kita disalahkan orang, ini salah, itu salah. Yang baik saja yang kita buat, belum tentu orang menerima kita dengan baik. Lagi kita buat yang salah. Baik bagi kita, belum tentu baik untuk orang lain. Betul bagi kita yang kita buat ni betul, baik, belum tentu orang terima yang baik. Lagi kalau kita buat yang tak baik. Lagi kalau kita buat yang salah. Kenapa orang keji kita? Kita sendiri yang buat kita dikeji orang. Kita sendiri yang buat kita ni, orang tak suka dengan kita, orang fitnah kita, orang buat kita sesat. Kerana perilaku kita, kerana perbuatan kita. Orang tuduh kita sesat lah. Mana contohnya tu? Mana contohnya orang kata kita sesat? Kan banyak sekarang kajian syariat, kajian tarekat, kajian hakikat, kajian makrifat, kalam, musyahadah, gaib. 7 tingkatan kaedah kajian ni tidaklah sama. Tujuannya sama. Tujuannya itu baik. Tujuannya kepada Allah. Kajian syariat menuju kepada Allah, kembali kepada Allah. Kaedah kajian tarekat, Allah juga yang ditujunya. Begitu juga hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, ghaib. Ini semuanya dibawa oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Termasuklah fiqh, termasuklah tasyawuf, tauhid, yang mana Rasulullah mengajarkan tauhid 13 tahun lamanya. Islam ni kan agama yang terakhir, keyakinan yang terakhir, last sekali. Sebelum itu kan Hindu dulu. Setelah Hindu, Majusi, Buddha. Setelah Buddha, Nasrani, Kristen. Last sekali terakhir, Islam. Penyempurna agama Hindu, Buddha, Nasrani, mana penyempurnanya tu? Islam. Islam ni agama yang sempurna. Agama yang diridai Allah. Keyakinan yang diridai Allah. Yang ditunjuki Allah. Yang dijaga oleh Allah. Yang dikasihi Allah. Yang disayang oleh Allah. Adakah agama Hindu ni tak betul? Agama Hindu ni tak betul? Ada nabinya. Ada nabinya. Ada utusan Allah. Hindu ni ada nabinya. Ada yang membawanya. Ada yang mengajarkannya. Itu utusan Allah, Nabi Allah, Rasulullah. Agama Buddha, nabinya Nabi Musa. Itu juga Rasulullah. Musa kan Rasulullah. Daud Rasulullah. Isa Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Rasul itu juga Rasulullah yang ada pada Nabi Daud, Rasul yang ada pada Nabi Musa, Rasul yang ada pada Nabi Isa, Rasul yang ada pada Nabi Muhammad. Satu itu juga. Itu juga. Rasul yang ada pada Nabi Adam, Rasul yang ada pada Nabi Daud, Musa, Isa, Muhammad. Satu Rasul, bukan banyak. Rasul itu satu. Muhammad pun satu. Musa pun satu. Daud pun satu.
Isa pun satu. Mana agama yang tak ada nabinya tu? Agama yang tak ada nabinya tu mana? Kan banyak agama sekarang kan? Macam-macam nama agama, macam-macam nama kepercayaan. Tapi tak ada nabinya. Yang kita tahu Hindu, Buddha, Nasrani, Nasyarah, Islam. 4 ni yang kita tahu kan? Tapi sekarang ni kan banyak agama. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini penyempurna semua kitab. Dalam kitab Al-Quran ada Injil. Di dalam Al-Quran ada Taurat. Di dalam Al-Quran ada Zabur. Mengapa di dalam Al-Quran ada 3 kitab ni semua? Tengoklah dalam Al-Quran. Ada cerita Nabi Adam. Ada cerita Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Zulkarnain. 25 Nabi ada dalam Al-Quran semua. Kalau Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad saja, maknanya tak adalah cerita Nabi Adam, tak adalah cerita Nabi Musa, tak adalah cerita Nabi Khidir, tak adalah cerita Nabi Isa. Ada ni semua ni. Nabi Muhammad lahir setelah Nabi. Macam mana di dalam Al-Quran ada Adam, Musa, Yahya, Khidir, Isa, Nabi Daud. Dari mana cerita ni diambil ni? Sedangkan Nabi Muhammad beranak lahir setelah Nabi Isa. Kenapa cerita Nabi-Nabi yang lama ni ada semua? Tu di surah Al-Baqarah ada cerita Nabi Adam, ada surat Yunus, ada surat Ibrahim. Dari mana datangnya? Kalau Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad, mestinya suratnya surat Muhammad lah. Iqra, ayat yang surat yang pertama, kan? Cuba tengok dalam Al-Quran tu, surat keberapa tu? Iqra. Bukan di awal. Al-Quran itu surat yang pertama Al-Fatihah. Maknanya semua kitab tu bermula kepada Al-Fatihah. Bunyinya yang lain. Al-Quran itu sudah ada semenjak Nabi Daud. Al-Quran itu sudah ada semenjak Nabi Daud ada. Namanya Nabi Daud Zabur. Ketika Nabi Musa namanya Taurat. Ketika Nabi Isa namanya Injil. Lahirlah Nabi penyempurna agama-agama ini semua bernama Al-Quran. Itu makanya di Al-Quran semua kumpulan kitab-kitab ini ada di Al-Quran.